Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, penjaga masa yang budiman, barisan juri berintelektual, para guru yang saya muliakan, serta ibu bapa dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Berdirinya saya di sini bukan sekadar membawa sebuah tajuk, tetapi mengangkat sebuah legasi kepimpinan yang menggoncang dunia dan menggugah iman manusia. Tajuk pidato saya, Kepimpinan Umar Al-Khattab, ikon ikutan generasi kafah Rabbani, adalah satu seruan yang membangkitkan roh perjuangan dan menyalakan api kecintaan terhadap Islam yang syumul. Sidang hadirin yang dirahmati, Sebelum saya warga dewan yang dirahmati Allah, sebelum saya menguara langkah dalam lautan bicara yang syarat makna ini, izinkan saya membuka tirai wacana dengan hembusan semangat kepimpinan yang pernah mengguncang dunia. Kepimpinan Umar Al-Khattab menurut Kamus Dewan edisi keempat bermaksud keupayaan seseorang memimpin dengan bijaksana dan berwibawa. Sesungguhnya Umar Al-Khattab menjadi lambang kepimpinan sejati dan berani mempertahankan kebenaran Islam. Ikon ikutan bermaksud tokoh teladan yang disanjungi dan dicontohi. Manakala generasi kafah Rabbani ialah generasi yang menghayati Islam secara menyeluruh, menyatukan ilmu dan iman, dan menjadi obor ketuhanan yang menerangi peradaban. Maka izinkan saya berkongsi 3 cara kepimpinan Saidina Umar Al-Khattab yang menjadi panduan gemilang dalam tamadun Islam. Hadirin sekalian, wacana saya yang pertama bernaung di bawah kata kunci Kepimpinan Umar Al-Khattab berteraskan takwa dan keadilan. Saidina Umar Al-Khattab memimpin bukan dengan kuasa dunia, tetapi dengan kekuatan takwa dan keadilan. Beliau membezakan antara hak dan batil tanpa rasa takut kepada sesiapa kecuali Allah Ta'ala. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil. Semasa menjadi khalifah, Umar menolak untuk tinggal di istana. Beliau memilih rumah biasa kerana ia diutamakan bukan kemewahan, tetapi keadilan untuk rakyat. Pernah berlaku satu peristiwa yang sangat menggetarkan jiwa. Seorang anak gubernur Mesir memukul rakyat biasa kerana satu pertengkaran kecil. Rakyat itu melaporkannya kepada Umar. Lalu Umar mengarahkan si anak gubernur dipukul semula di hadapan orang ramai. Selepas itu beliau berkata, sejak bila kamu memperhambakan manusia, sedangkan ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang yang merdeka. Adakah hari ini kita masih mempunyai pemimpin yang sanggup memperjuangkan keadilan seperti itu? Atau sekadar pandai berjanji tetapi senyap apabila diuji? Sidang hadirin yang dirahmati Allah, wacana saya yang kedua bernaung di bawah kata kunci Kepimpinan bijak berkesan. Daulah Islam terus berkembang di bawah pemerintahan Umar Al-Khattab. Empayar Islam berkembang luas dengan kehebatan strategi dan kebijaksanaan pentadbiran. Dalam tempoh 10 tahun pemerintahannya, wilayah Islam bertambah luas dari Jazirah Arab menjangkau hingga ke Parsi, Syam, Palestin, Mesir dan sebahagian besar wilayah Rom Timur. Catatan sejarah menunjukkan lebih daripada 2 juta kilometer persegi bumi dibuka kepada Islam melalui keadilan dan kebijaksanaan Umar. Bukan semata-mata dengan kekerasan senjata, namun
Namun, kehebatan ini tidak menjadikan Umar lalai dalam kekuasaan. Beliau menegakkan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 41, yaitu orang-orang yang apabila kami berikan kekuasaan di bumi, mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Sesungguhnya kalau kuasa berada di tangannya, Umar tetap menjunjung tinggi syariat dan menjadikan agenda Islam sebagai nadi pemerintahan. Beliau bukan sahaja memerintah wilayah dengan pedang, tetapi menakluk hati manusia dengan cahaya iman dan keadilan yang memancar dari jiwanya. Sidang hadirin yang budiman, wacana saya yang ketiga bernaung di bawah kata kunci kepimpinan Umar membangun generasi berjiwa Rabbani. Kepimpinan Umar bukan sekadar urus tadbir negara. Ia adalah madrasah tarbiyah yang melahirkan generasi kafah Rabbani, yaitu generasi yang menyembah Allah dalam seluruh aspek hidup mereka. Di zaman beliau, masjid bukan sekadar tempat solat, bahkan pusat pentarbiyahan masyarakat. Beliau pernah berkata, jika seseorang itu tidak mengenal solat berjemaah, aku bimbang ia tidak mengenal Islam. Umar mendidik rakyat supaya menyembah Allah secara menyeluruh kafah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Hasilnya lahirlah pemuda-pemuda Rabbani seperti Abdullah ibni Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab, antara berjuang ilmu, beriman dan beradab. Umar membuktikan bahawa kuasa yang tidak dibina atas iman akan menghancurkan umat. Namun kuasa yang dibina atas Rabbaniyah akan melahirkan tamadun yang diredai. Sebagai penutup tirai wacana, izinkan saya menggaris 3 indikator agung sebagai pedoman kita bersama. Pertama, kepimpinan Saidina Umar bukan berteraskan takwa dan keadilan. Kedua, kepimpinan bijak berkesan, daulah Islam terus berkembang. Ketiga, kepimpinan Umar membangun generasi berjiwa Rabbani. Wahai generasi muda Islam, inilah masa untuk kita menyambung legasi kepimpinan Umar Al-Khattab. Bangkitlah dengan iman, pimpinlah dengan ilmu, dan berjuanglah dengan kasih sayang. Moga kita tergolong dalam generasi kafah Rabbani yang menjadikan Islam sebagai cahaya perjuangan dan redha Allah sebagai panduan kehidupan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.